Hadirin yang dihormati, pada malam ini kita dihadiri oleh ahli panel yang amat berpengalaman dalam pengajian Islam, khususnya bidang kehakiman syariah di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Kamaluzaman bin Ali bagi menyampaikan ceramah yang bertajuk Laluan Kerjaya Pegawai Syariah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak melengahkan masa sementara Istia sedang berjalan. Yang saya hormati Tuan Khairi, Tuan Hashim, Tuan Saluddin, pegawai atasan saya Tuan Syahidan, perwakilan pelajar sekalian. Boleh? Okey. Soalan saya ni sebab saya demam ya. Demam patutnya pertama kali saya menjejakkan kaki saya ke bumi Mesir ni. Tercapai jugalah hasrat lama yang terpendam nak datang ke sini. Abang kakak semua pernah datang ke sini, saya saja tak pernah sampai lagi di sini. Sekali ni saya sampai sini dan lebih bertuah lagi dapat berjumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia kat sini yang jauh lebih tinggilah ilmunya berbanding dengan saya yang kerdil ini. Saya datang di sini pun cakap Fusahah sikit-sikit pun dia orang tak faham. Saya cakap dengan dia orang faham bila dia jawab. Saya pula tak faham. Jadi saya ngelak untuk cakap lah. Kalau saya belajar di sini, nescaya saya akan ambil peluang untuk pergi berjalan ke lorong-lorong, ke kedai-kedai, ke pasar-pasar untuk mengambil bahasa mereka. Kerana dengan bahasa saja saya dapat meluahkan pemikiran saya melalui lidah saya. Jadi banyak benda yang berada di fikiran kita tapi tak terluahkan di lidah, kerana tak boleh disampaikan. Jadi penting juga bahasa ni sebenarnya. Baik, laluan pegawai syariah ni tajuk yang diberikan kepada saya. Sebenarnya pagi ni pertama kali saya kena ceramahkan. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya sajalah ya. Pengalaman saya sebagai pegawai syariah. Untuk pengenalan diri saya, saya tulis di sini sebuah ringkas. Saya bermula di Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Ismail II, Kota Baru. Kalau tak sebut asal Kelantan pun saya rasa sudah maklum bitururah dah. Dengan bunyi pun dah tahu dah. Dan kemudian menengah saya di Maha Muhammadi lelaki. Kemudian saya menyambung ke matrikulasi UIA, mengambil jurusan Sarjana Muda Undang-Undang, LLB, Lex Baccalaureate, macam itulah bahasa Perancisnya, LLM ya. Dan juga saya buat serentak dengan Sarjana Muda Undang-Undang Syariah serentak. Sarjana Muda Undang-Undang tu ambil 5 tahun, yang tu ambil 4 tahun. Dia berjalan serentak. Kan consecutively dia berjalan concurrently, serentak, jadi sudah 5 tahun, bukan 9 tahun. Gitu. Jadi banyaklah subjek setiap. Kalau orang lain yang ambil LLB saja 4 subjek satu semester ataupun 5 subjek satu semester, saya kena ambil 8 subjek satu semester. Semester pendek pun tak balik bercuti, ambil juga subjek. Dalam masa yang sama pula mengajar pula, jadi tutor pula, untuk income masuk. Macam itulah. Bukan di sini saja, di negara kita pun ada juga kerja-kerja samping yang dibuat untuk menampung. Nak bawa beli top up je lah masa tu. Okey, kemudian
saya juga baru menyudahkan Sarjana Undang-Undang Syariah LLM UIA juga. Baru saja 2020. Semasa saya bekerja lah, saya akan beritahu itu laluan kerjaya, pendidikannya. Kerjaya saya bermula dengan pegawai undang-undang. Masa ni di universiti, di tahun akhir LLBS, Jabatan Program Undang diturun ke universiti buat interview. Siapa mana-mana pelajar yang bercita-cita, yang berhasrat nak bekerja sebagai pegawai undang-undang, boleh, kita pun mengikut je lah, pergi je lah interview. Apa salahnya lah? Kenapa? Macam mana ni? Kita nak sambung lagi syariah lagi ni kan? Saya sudahkan dulu syariah, lepas tu sempat ambil sebagai pegawai undang-undang, bekerja sebagai pegawai persekutuan di Johor waktu tu. Pegawai persekutuan sebagai peguam persekutuan, berkhidmat di Jabatan Bantuan Guaman. Masa tu dikenali sebagai Biro Bantuan Guaman lah, BBG, di Johor. Ambil kes-kes aksiden, kes kanak-kanak, kes pengakuan salah dan sebagainya. Kontrak saja. Lepas tu saya ditawarkan juga. Lepas habis belajar tu baru betul-betul kita pergi interview kerja yang kita nak. Tadi kerja yang kita ikut kawan dapat kan? Yang betul-betul kita tak apply pun, dia datang pada kita. Dia mana macam tu. Kita try saja, dapat. Tapi yang pegawai syariah ni yang kita apply sendiri, value system yang kita apply sendiri, yang kita nak lah, dapat juga, dapat yang tetap. So kita pun berfikir nak pegawai undang-undang ke, nak pegawai, kalau pegawai undang-undang ni pergi ke magistrate, pendakwa raya, pergi ke belah situ lah. Yang pegawai syariah ni pergi pada hakim syari'i, pegawai syariah, macam tu. Saya pun waktu tu pegawai atasan saya, pegawai undang-undang di situ, Cina waktu tu, dia apa tu, kepanggil apa ni, gereja ni, dia alim lah kat gereja tu, father lah. Janganlah, dia kata tak apa kerja di sini, nanti awak akan dapat tetap juga nanti. Dia kata, saya tak peminat sangat lah. Saya ambil syariah lah, sebab saya ada tinggal terus nanti kan, lupa habis semua sikit yang kita belajar di 5 tahun. So saya ambil pegawai syariah. Bermula daripada situlah saya posting pertama saya sebagai pegawai Sulu yang saya akan ceritakan, dengan ada tauliah hakim 2007 sampai 2011. Lepas tu naik pangkat sebagai hakim syari'i di Mahkamah Rendah Syariah di Selangor. Adalah beberapa tempat di Shah Alam ada, di Gombak Barat ada. Selama 2011 sampai 2018 jadi hakim Mahkamah Rendah Syari'i sepenuh masa. 2007 hingga 2011 tu saya buat sebagai pegawai Sulu, mediator. Dalam masa yang sama jadi hakim syari'i juga. Tapi yang sepenuhnya hakim syari'i bermula 2011-2018. Kemudian saya sambung belajar. Saya dapat cuti belajar untuk menyambung pelajaran untuk LLM. Jadi kerajaan bagi saya cuti belajar dengan gaji penuh dengan allowance lagi. Betul lah. LLM itu 3 hari je kelas. Hak lain tu di library baca buku. Jadi sudah saya ambil belajar itu, terus posting di sebagai penolong pengarah kanan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia di bahagian penyelidikan sampailah sekarang. Itu pengenalan saya lah. Okey, Kerjaya ni kita tengok takrifan Kerjaya. Kerjaya ni menurut Imam Ahmad Syaibani, awak semua lebih kenal dia lah. Kenal alim alamah ini, Syaibani Al-Hanafi. Dalam kitab Al-Kas, dia kata kegiatan bekerja ini merupakan aktiviti yang dilakukan oleh orang yang merdeka bagi memenuhi keperluan sehariannya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Untuk kita saja, bekerjaya ni untuk kita saja, untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawab kita. Jadi tak boleh berlama-lama sangat belajar, lepas kita cepat-cepat habiskan kerana ada tuntutan lain selain daripada memenuhi tanggungjawab pada diri kita sendiri. Kita ada tanggungjawab terhadap orang lain juga. Okey, kalau ikut Linda Gottfredson ni, ini ahli psikologi, kerjaya psikologi, dia kata corak pengalaman dan aktiviti kerjaya ni, maksudnya corak pengalaman. Kita mencari pengalaman baik buruk tu pengalaman juga dan aktiviti yang dilakukan oleh seorang individu sepanjang kehidupannya. Itu kerjaya sepanjang kehidupannya yang dipandu
oleh kebolehan, minat dan juga nilai. Jadi kena ada kebolehan. Kerjaya ni berasaskan kemampuan awak. Kalau kita di bidang syariah, kita kerja dalam bidang itulah kerjaya kita. Kalau kita buat kerjaya kita lain daripada bidang, kita tak panggil kerjaya lah, dia pengalaman saja, kita panggil macam tu. Jadi kalau kerjaya tu dia dipandu oleh kebolehan kemampuan kita. Kalau kita pandai, contohnya kalau kita pandai dalam bidang ekonomi, kita bekerja dalam bidang itu. Dan dia juga dipandu oleh minat kita. Minat tu yang akan membuatkan kita suka untuk seronok bekerja. Dan juga nilai, kena ada nilai. Nilai bagi orang putih, bagi orang barat tu nilai bagi kita pun ada juga lah. Kalau tengok dalam kitab Al-Kasbi tu lagi banyak lah nilai-nilai yang perlu ada dalam kita nak berekonomi dan berjaya. Halal haram semua tu lah. Baik, untuk kerjaya bagi graduan syariah, graduan syariah ni maksudnya kami umum dululah, syariah dululah. Syariah ada muamalah, ada undang-undang, ada pula yang kecil tu. Secara umumnya, graduan syariah ni berselerakkan di institusi-institusi inilah. Bagi contohnya di institusi pendidikan, jadi cikgu, jadi lecturer, jadi apa lagi, tutor dan sebagainya. Yang kedua, dia cikgu bahasa Arab contohnya. Bagi syariah jadi pendidik, jadi guru bahasa Arab juga. Yang kedua, institusi agama dan institusi halal. Kerja di pejabat agama ke, kerja bagi dakwah ke, pakar motivasi ke contohnya. Yang ketiga, institusi perbankan ada juga yang kerja-kerja penasihat, sebagai penasihat syariah. Penasihat syariah bagi perbankan. Banyak bank-bank di Malaysia ni, walaupun bank OCBC ke dia nak syariah juga. HSBC bank, walaupun ada bank cong-ceng-cong pun dia nak juga yang syariah tu. Sebab atas keperluan berada di Malaysia, sesetengah polisi itu dia mesti menepati kehendak syariah juga. Begitu juga dengan institusi takaful, insurans, jamin, kafalah kan. Itu pun ada juga penasihat syariahnya. Jadi penasihat syariah ni siapa? Awak semualah, bukan orang lain. Awak semualah jika awak meneruskan bidang-bidang itu. Baik, yang kelima ni institusi perundangan dan kehakiman. Contohnya perunding syariah, peguam syar'i ataupun peguam syariah. Yang saya nak cakap ini yang ujung tu aja. Luas tak? Luas sekali lautan ini. Yang saya nak cakapnya yang bahagian pegawai syariah saya. Bukan pegawai syar'i, saya bukan pegawai syar'i. Bukan juga perunding penasihat syariah, halal, haram dan sebagainya. Itu bukan juga pendidik dan sebagainya. Yang saya nak cakap semua bahagian pegawai syariah. So pegawai syariah ni pula adalah pula sebelum tu pegawai syariah ni kita tengok dua lah saya cakap ni dari segi pegawai syariah skim cari kita makan gaji, kerja government. So syarat pelantikan kan nak swasta kan pula, kalau kita nak bagi dua tu boleh lah, daripada nak lebih nampak lagi graduan syariah swasta ataupun government, bagi dua kat situ dulu kan. Dalam pendidikan pun ada juga kan, government boleh pecah situ juga. Dalam perbankan pun macam tu juga. Dalam pegawai syariah pun macam tu juga. Ada pegawai syariah perbankan tu dah masuk swasta lah kan. Okey, yang saya cakap ni dalam konsep penjawat awam. Penjawat awam ni lah kehendak syarat yang ditentukan oleh Jabatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, ataupun di setengah negeri Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri. Baik, untuk perkhidmatan awam ni bagi skim pegawai syariah ni laluan dia di beberapa negeri. Betul tak? Syariah maknanya kalau kita apply melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, bukan Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, kita ada dua jenis. Suruhanjaya, siapa Suruhanjaya? Suruhanjaya ni yang kita nak apply, yang tak kerja ni lah. Kita nak apply ni Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, itu yang kawal, yang supply, bahasa mudah, yang supply pegawai-pegawai syariah ke wilayah persekutuan, ke Negeri Selangor, ke Negeri Sembilan, ke Melaka, ke Sabah, ke Pulau Pinang. Jadi negeri-negeri lain tu, Kelantan, Terengganu tu kena minta melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri dia sendiri. Kena minta kerja dengan dia macam tu. Kenapa
itu adalah sistem pembahagian dia sendirilah. Okey. Baik, ijazah sarjana muda dan undang-undang dengan ujian, honors. Ujian tu maksud dia kalau dalam C macam ni. Kalau jahit jidal mumtaz tu saya rasa jahit tu. Jahit. Dulu tak ada. Rasa beberapa tahun ni je kot dia dah letakkan kepujian letak dia. Dulu undang-undang saja. Jadi ada setengah kalau ada lah setengah sarjana muda yang tak ada kepujian tu, saya rasa setakat ni bila tapisan melalui permohonan tu dah tak lepas. Dulu ada juga untuk lepas pun ada juga. Okey. Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan kepelayakan. Okey, itu sama sajalah yang diiktiraf. Macam saya ni, saya LLB, saya undang-undang sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Kalau saya sarjana muda undang-undang kepujian saja, tak lepas lah saya pertama tu. Tapi saya bukan pakai sarjana undang-undang tu, saya pakai sarjana muda undang-undang syariah, LLBS. Itu yang dapat yang pertama tu. Yang pertama tu saya tak perlu pergi diploma dah lah. Yang pertama tu tak perlu pergi diploma. Jadi kalau tuan-tuan ada sarjana muda syariah dengan undang-undang, kan syariah orang kolon ke apa semua, tak perlulah, tak perlu diploma lanjutan. Okey. Atau yang keduanya ijazah sarjana muda syariah atau ijazah sarjana muda pengajian Islam. Seperti itu. Yang ni kena ada diploma. Jadi kena ada diploma lanjutan undang-undang. So diploma lanjutan nama dia. Diploma lanjutan dalam bidang undang-undang dan tadbiran kehakiman. Siapa? Di mana tu nak buat tu? Di UiA ada, DAEJ kan? Di UKM ada, di USIM ada, di UiTM pada ni. Kesyarahnya pun ada kat sini. Diploma tu tempohnya 3 semester hingga 4 semester sajalah. Kosnya tempoh berbeza di universiti. Kalau UiT tu mahal sikit. Kalau saya tak pernah ambil diploma tersebut. Saya pernah mengajar diploma untuk kelas diploma tersebut, pernah mengajar, tapi saya tak pernah ambil. Kena ada diploma tersebut. Ini untuk kerja kerajaan. Dia majikan kita, dia yang tentukan. Kalau kerja swasta itu kena tanya siapa yang nak menggajikan kita. Kadang-kadang tak perlu pun diploma tersebut. Kalau jadi penasihat bank dan semua tu, penasihat bank kalau dia tak perlukan diploma tersebut, tak perlu. Nak jadi pegawai halal contohnya kan, auditor, nak jadi auditor, pegawai syariah. Auditor pun, audit siring pun, dia nak juga pegawai syariah yang ada latar belakang syariah. Tapi dia kata tak perlulah diploma, dah ada undang-undang pengajian Islam pun, DPR dan sebagainya, dah boleh dah, tak ada masalah. So yang mengambil kita itulah yang akan menentukan syarat-syaratnya. Baik, syarat ini lebih kurang sama jugalah yang ditetapkan di peringkat negeri-negeri lain. Kelantan, Terengganu pun sama jugalah, lebih kurang sama juga. So gaji permulaan 2,418. Ini tak termasuk allowance kot ya. Tuan ya? Kalau masuk allowance campur lagi 1,000 dan 3,500 macam itulah gaji pertama. First posting 3,000. Betul lah tu, masa saya first posting tu 1,900 saja. 1,900 saja, naik motor je. Macam mana tu? Hakim cari naik motor je. Okey. Okey, dan pegawai syariah pula. Kena awak dah apply, awak dah minta permohonan tersebut dibuka sepanjang tahun melalui website saja, online saja. Suruhanjaya Putih Mata awak buka, isi maklumat-maklumat awak. Setahun sekali awak renew saja kalau tak dipanggil. Sampai masa timbul nama awak akan dipanggil lah. Isi terus pun tak apa. Tinggal renew je, setahun sekali renew supaya kita tak mengisinya semula. Okey. Kalau yang nak apply negeri, apply lah serentak. Persekutuan pun apply. Saya orang Kelantan nak apply juga di Kelantan, apply lah juga di Kelantan tersebut. Okey. Jadi untuk jawatan ini dah apply tu, masukkan CJ semua tu secara online semua tu. Okey, pegawai syariah bila kita dah diterima masuk, ada interview dan sebagainya. Interview pun bukan orang lain, salah seorangnya dari kita juga. Dia akan interview pelajar-pelajar. Kenapa nak jawatan ni?
kita pun buka kitab dia, cuba baca kitab ni, cuba elok ke. Kan dulu masa interview tu, kena interview, dia buka kitab. Kita tanya orang, kitab ni tiba ahwal syaksiah lah kan, bak nikah lah. Okey, dia buka lah kitab Bumi Mumtaz, bak nikah. Dia tak tunjuk nikah tu, dia tunjuk yang sebelum tu, pusat sebelum tu. Itu tajuk Sadaq. Perenggan tu dia tunjuk. Ingat sampai sekarang. Ingatlah sampai sekarang kita tu. Man labisa thawban jadidan an yatasaddaqa. Siapa pakai baju baru tu disunatkan bersedekah yang baju baru, bukan baju bubuk. Kita tu kita ingat. Sebab kita tu di bab yang lain. Kita dah hafal baca bab ahwal syaksiah nikah cerai tu kan. Tapi dia suruh baca. Baca satu perenggan daripada kitab tu dan terangkan apa. Kita baca lah, tapi boleh basic tu boleh lah. Lulus, dapat posting ke JKSM Putrajaya. Posting tu pecah pula ke jawatan-jawatan ini. Pertama, pegawai sulung. Pegawai sulung ni pegawai apa? Kalau posting tu, posting yang pertama ni posting dapat jadi pegawai sulung. Pegawai sulung ni lulus lah. Bukan asul, musalah. Asul, pegawai usul. Asul ni kalau zaman Abbasiyah dulu, kita panggil pegawai, dipanggil musoleh itu yang duduk di sekitar mahkamah tu, kadi kot dipanggil zaman tu, mahkamah kadi. Ini zaman Abbasi dulu, Abbasiyah dulu, dipanggil musoleh. Itu pegawai yang cuba mendamaikan dua orang yang bertikai, mengelak daripada perbicaraan di mahkamah. Itu besar dia. Jadi pegawai yang sebelum ni pun ditempatkan di mahkamah, itu pegawai mediasi. Mana-mana kes berkaitan dengan harta, dia akan hantar ke hadapan pegawai sulung ni dulu. Pegawai sulung yang mempunyai, yang telah dibekalkan dengan latihan soft skill yang sepatutnya, akan cuba berbincang, mendamaikan, mengelakkan mereka tu ke perbicaraan, kepada perbicaraan. Jadi asul itu khair, Jadi faslul saya tak ingat dah kata-kata tu. Dia kata yurithu ad-darain. Dia kata penyelesaian melalui mahkamah ni, faslul niza' bil qada' ni, dia kata yurithu ad-darain. Kita tahu lah, mewariskan kebencian. Bencilah, dah bercerai kan. Siapa benci? Kan nak berbaik tu dah cerai juga. Dia akan mewariskan sampai ke anak cucu. Benci pada ayah, benci pada datuk, benci, rosak habis sistem kekeluargaan. Kalau ahwal syaksiah tu diselesaikan melalui cara perbicaraan daripada mahkamah. Jadi sulung ni memang main peranan yang penting. Jadi itu satu jawatan yang sangat mulia. Dia akan mempunyai skill yang banyak. Sebab awak akan berhadapan dengan masalah sebenar suami isteri di depan awak sendiri. Tunggu anak, tunggu nafkah, masalah keluarga masa tu. Awak fikir-fikir lah. First, tak pernah berkahwin lagi. Contohnya tak pernah berkahwin lagi, bahkan paksa menipu je. Cik lah, awak dah kahwin ke? Dia dah kahwin, nampak orang anak dah. Tipu, paksa menipu untuk membayarkan dua orang tu. Kalau kita kata bujang, awak akan faham punya masalah saya. Mula-mula kita jujur, lama tu kita menipu je. Awak dah kahwin? Dah. Dan 12 orang anak pun. Baru mereka ada kepercayaan untuk cerita masalah mereka. Maksudnya kita menggunakan teknik-teknik khusus yang mana latihan itu dibekalkan oleh jabatan, teknik soft skill dan sebagainya. Seronok. Saya bekerja sebagai pegawai sulung itu selama 4 tahun. Seronok. Hakim syar'i pun saya pernah juga buat 2 kerja di satu masa lah. Pegawai sulung pun dia hakim syar'i juga atas bench lah, naik atas bench kita ni lah. Di ramai, awak akan diberikan masalah untuk awak selesaikan. Isteri kata dia dah ceraikan saya talak 3, suami kata tak. Sila buat keputusan. So fikir kaedah ada dah, awak fatal untuk tahu macam mana. Kita semua tahu undang-undang, tapi bila nak apply tu dengan situasi depan kita, tu jadi salah.
Oh betul kan kita bercakap kan. Itu beza mufti dengan kita. Mufti memberitahu hukum, ikhbar. Real mulzim kan. Memberitahu, ambilkan kitab, beritahu. Mengikut paksa, beritahu. Tapi kalau qadi tak habis di situ. Prinsip di satu nak apply, betul ke tidak ni? Kes ni nak apply dengan ilah kamu ke apa semua. Kalau tak kena, apa tu? Payah. Kan kalau dalam bab awal syariah, Yudayyan dia kata kan? Yudayyan ataupun biyamin, suddiqa biyamini, dia kata kan? Dibenarkan dengan suddiqa biyaminiha. Nak apply itulah. Apply salah lah. Prinsip betul dah, mengaji banyak dah. Tak dah mengaji tapi bab itu salah. Apply salah. Itu yang faham kita, awak semua lah. Yang tak faham lagi jauh lagi lah. Tak faham yang prinsip dan sebagainya kan? Jadi kita tanya dan sebagainya. Okay? Pendakwa syar'i juga fase pertama jadi pendakwa syar'i dekat mahkamah syariah ada juga bidang kuasa yang mengendalikan kes jenayah khalwat dan sebagainya kan, ajaran sesat. Jadi pendakwa syar'i inilah yang kerja-kerjanya mendakwa khalwat dan sebagainya. Awak akan berdiri bangun menjadi seorang pendakwa juga lah. Macam mana saya tak faham? Semuanya bermula dengan tak tahu. Kalau awak tak tahu, awak takkan duduk di situ, aku jadi bos lah. Semuanya bermula dengan tak tahu. Saya pergi dan kadang tak tahu. Kalau kita 1, 2, 3, bukan tahu belakang. Kalau tahu belakang, jadi ketua lah. Ya? Lepas tu seterusnya, program syar'i. Program syar'i persekutuan. Jadi tak program. Bukan program syar'i swasta ni. Program syar'i, program persekutuan yang ditempatkan di Jabatan Bantuan Guaman. Jabatan Bantuan Guaman tempat satu jabatan yang menyediakan peguam percuma kepada orang yang tak mampu untuk kes-kes di mahkamah sipil dan mahkamah syariah juga. Jadi untuk di mahkamah syariah tu pegawai syariah yang ditempatkan di situ lah untuk bawa kes syariah. Kes apa? Kes cerai, nafkah dan sebagainya. Awak akan jadi peguam pula di situ, bantu mereka. Kadang-kadang tak sampai ke mahkamah pun, kadang-kadang dengan nasihat saja. Orang datang telefon, macam mana ni cik, saya nak minta saya nak minta tunggakan nafkah. Tunggakan nafkah apa? Tunggakan nafkah isteri. Nikah ke tak? Tak nikah. Contohnya tak nikah. Dia nikah di siang. Banyaknya satu masalah kena fikir. Dan banyak mustajidah. Banyak isu-isu terbaru yang mana kadang-kadang benda tu lama dah dalam kitab. Lagi kita baru kan. Kadang-kadang tak macam-macam. Tengok isu-isu yang kompleks pada waktu tu terfikir ulama waktu tu untuk memberi contoh sebegitu. Walaupun kita kata pelik, tapi benda tu berlaku waktu sekarang ni. Jadi bila kita cari lagi, ada masalah juga dibincangkan lama. Dia kutip aja. Jadi kalau yang ada masalah tak tahu nak baca kitab tu lah, macam saya lah. Kalau insyaAllah boleh. Itulah kelebihan pelajar-pelajar ada bukan saya. Seterusnya pendaftar ni yang kerja pendaftar mahkamah registrar yang mendaftarkan kes, mendengar kes-kes yang permohonan-permohonan dalam kamar, dalam secara tertutup dan sebagainya. Dan juga boleh bekerja sebagai pegawai di peringkat pengurusan di CKSM macam kami. Di peringkat pengurusan ada juga pegawai latihan, pegawai penyelidikan, pegawai macam-macam pegawai sana yang mana pegawai syariah yang jadi ini putarannya. Mungkin di situ 2 tahun, kemudian pindah pula dia pegawai syariah, kemudian duduk atas, duduk bawah, pergi sana, pergi sini, nak completekan itu bezanya pegawai syariah tu dengan kerjaya yang lain. Kalau kerjaya cikgu mungkin tukar sekolah aje lah, tapi stay cikgu juga, betul tak? Ataupun jauh-jauh sikit pergi ke pegawai pegawai pendidikan, pejabat pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau pegawai syariah tu dia colourful, kerjaya yang colourful. Maknanya yang 3 tahun awak jadi hakim, lepas tu 5 tahun awak duduk di bawah pula, lepas tu 5 tahun pula awak tukar jadi pendakwa pula. Sehingga itu kerjaya yang sangat berlainan antara satu sama lain, tapi di bawah nama pegawai syariah. Kesimpulan sebab saya nak buka persoalan tu banyak atau saya lagi panjang nak cakap, dia akan mengkomplitkan ceramah saya nanti. So untuk kesimpulan ni, laluan kerjaya 3
tidak selalunya vertikal ya, laluan kerja masa tidak selalunya menegak. Ada masanya akan horizontal. Maksud saya, tak semuanya kita jadi peguam syar'i, pegawai syariah. Ada tu di tengah jalan kita tukar profession. Jadi lecturer ada keluar tak jawatan jadi lecturer. Tidak selalunya vertikal, dia akan ada lencongan. Semua kerjanya macam tu. Punca berbagai-bagai punca lah. Minat ke, tuntutan kerjaya dan sebagainya. Yang dulu kerja pramugari dan datang COVID, dia pemandu Grab pula. Tidak selalunya vertikal. Ada masanya kerjaya kita tu akan horizontal. Dan horizontal ke menegak ke, ini dipanggil kerjaya. Kerjaya itu satu kata yang lebih luas, bukan maksud kerja saja, dia adalah himpunan kerja-kerja dan pengalaman baik dan buruk bagi setiap individu. So seterusnya plan. Kena rancang lah. Untuk kerjaya kena rancang. Sebagaimana merancang untuk berkahwin, itu kerjaya lah putra. Satu kerjaya juga. Samalah juga lah dengan kerjaya. Kita kena plan. Saya jangan berlama-lama menuntut ilmu. Kerana di medan peperangan yang sebenarnya di sinilah. Di sini kita bertemu, macam saya kata tadi, aplikasi undang-undang itu di sini, di pejawatan seperti ini. Nobody plan to fail, but many fail to plan. Kerjaya pegawai syariah ini merupakan medan tempat ujian sebenar kita. Di sini kita akan bertemu dengan pelbagai fikrah, liberal apa semua. Kalau awak duduk di sini ataupun duduk di medan ilmu saja, di medan akademik, mungkin tak ada kesempatan nak bertemu dengan yang ekonomi. Saya ambil satu contoh lah, kes Kahar sebenarnya, kes Kahar 2 hari lepas tu. Yang mewakili Kahar, Rasul Melayu tu bukan syari'i, Islam orang Melayu kita juga. Yang berlawan ni dengan orang bukan syari'i juga, orang kita juga. Sama kita saja medannya. Tapi di sinilah medan ilmu anda akan diukur. Panjang sejengkal ke panjang 2 jengkal di sini, diuji di sini. Tapi kalau duduk dalam bilik sejuk, belum teruji lagi. Nak tahu tu kena uji. Masing-masing kena uji diri sendirilah, kena test kebolehan masing-masing tu di medan yang sebenar. Kalau kita tahu syariah, salah satu medan tempat kita nak menguji sejauh mana kita dah belajar daripada guru kita nak diaplikasikan. Kerjaya untuk wanita, lebih banyak hakim syar'i wanita ada dah. Banyak dah hakim syar'i wanita. Dulu kita kata magistrate saja, ni hakim wanita yang duduk di atas. Orang di bawah semua mendengar keputusan daripada seorang wanita duduk di atas tu. Nak menghukum, nak menjatuhkan hukum jenayah pun dia nak menentukan sah atau tidak sah satu pernikahan, satu perceraian. Nak menentukan kadar nafkah oleh seorang wanita duduk seorang tu saja membuat keputusan. Ini satu kemuliaan, kena rebutlah keluar keputusan. Tak siapa lagi dalam yang menulis kitab fiqhnya lelaki aja semua. Kalau saya menulis kitab fiqh, saya akan cenderung pada lelaki. Jadi saya yang menulis dia. Cuba awak pula buat bumi mutas bersih awak pula. Ada kelebihan-kelebihan lain. So, qada disebab macam mana awak memahami satu undang-undang dan mengaplikasikan. Mungkin kita menggunakan prinsip yang sama, tetapi bila aplikasi, saya tak rasa begitu. Kita bukan bersalahan pada prinsip. Prinsip kita sama saja. Tapi kita bersalahan tu dalam bab pemakaian. Saya melihat begini, prinsipnya begini, tapi saya lihat dari sudut siasahnya. Dan hakim wanita sekarang dah ada, Mahkamah Rendah Wanita ada, Mahkamah Tinggi Wanita. Kerjaya bagi wanita dan pegawai syariah ni ada. Ada dan lebih mencabar lagi. Dah. Minat, okey. Minat sebenarnya tak habis tu saya tulis tu. Sebenarnya minat dan cinta ni hadir kemudian. Tak apa, ada kemudian. Kerja dulu. Tak payah tunggu minat. Kalau tunggu minat tak datang lah minat tu. Kan nak tunggu saya nak kena suka dulu saya. Kerja ni tanggungjawab. Ia adalah satu keperluan untuk awak, keperluan awak menanggung nafkah diri awak dan juga orang-orang tanggungan awak.
kita ada tanggungjawab pada diri kita dan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi kadang-kadang minat dan cinta tak apalah, kata mula kahwin je dulu, nanti kau cintalah tak dia tu. Tak kenal pun kan. Dah berkahwin lama barulah wujud perasaan cinta. Boleh pula kat situ. So samalah dengan kerjaya ni, kadang-kadang kita terpaksa melakukannya demi kelangsungan hidup, untuk bekerja dan sebagainya kan. Jadi minat dan cinta tak apa, insya-Allah datang kemudian. Cuma dia bonus lah kalau kita dapat kerja yang kita suka, kita akan seronok melakukannya. Sebab kita dah belajar dulu kan. Dah belajar dulu terma dan sebagainya. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya Tashidah lah, saya akan jawab. Boleh tak? Saya buka satu soalan kalau ada. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada kot. Kalau ada, insyaAllah kami akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan ahli panel kita yang kedua, iaitu Tuan Muhammad Syahidan bin Abdul Ghaffar, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Haji Khairi bin Abdullah, pengarah ILB, Tuan Hashim dan juga Tuan Salihuddin tadi ya. Tuan-tuan perempuan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita sama-sama berjumpa pada malam ini. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 22 tahun ceritanya akhirnya saya sampai di sini juga. Saya telah tamat di sini tahun 2002, 98 di sini sehingga 2002. So pengenalan awal sebelum kita buka ni, nama saya Muhammad Syahidan Abdul Ghaffar, asal daripada Kedah. Sebab di Kedah ada ramai daripada orang Pulau Pinang. Saya ada ramai orang Kedah. Oh, bukan. Okey. Kemudian saya pergi ke, saya banyak merantau. Pergi ke Sabah, bapak saya tentera kan. Biasa ada orang kerajaan ni kan. Pergi mengikut mana bapak pergi, di situlah saya berada. Belajar di, ada orang Sabah kat sini. Sekolah Tuan Nadia Rahmah 2 tahun ada. 2 tahun di sana. Kemudian saya sambung di Maktab Mahmud Al-Ustaz. Ada orang? Ada. Selepas Maktab Mahmud Al-Ustaz, saya pergi Kolej Islam Kelang. Ada Kolej Islam Kelang? Banyak kan? Habis Kolej Islam Kelang, saya ambil STK. Saya ambil STK. Lepas ambil STK, sepatutnya lepas STK saya pergi ke Mesir, tapi saya tunggu sehingga hadir STP. Habis STP 4 hari, we fly ke sini. Dalam tempoh 1 minggu dah tak kisah. Sebab saya pergi lewat. So, sebab lepas STK ni, dulu pada syahadah STA dulu kan. Sebelum ada setam lah. So habis STPM 4 hari. So kami fly ke sini. Seminggu kemudian tak kisah. Saya berada di Nadama mula-mula di Murasyaf, naik di Tontor. Saya sempat di Tontor dalam 2 malam. Tiba-tiba naik kemudian lama naik di Murasyaf di Damanhur. Ada Damanhur. Beri dengar kan? Damanhur wa Azhari baru insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, saya cerita sikit sebelum saya masuk polemik ini. Kisah-kisah sedih saya ya. Bukannya senang nak datang di sini. Waktu saya nak datang sini tuan, kakak saya belajar di Jordan. Ketika itu memang nilainya tinggi. Tahun 1998 memang kita punya duit agak jatuh lah. Dan ketika itu bapak saya tak punya duit. Tak punya duit lah. Saya beritahu bapak saya nak ke Mesir, nak belajar ke Mesir.
ayah saya, Allah, bapak saya kata, ayah benarkan tapi ayah tak ada duit. Ayah tak ada duit. Saya di situ sedih kan. Tapi dengan tekad tuan-tuan perempuan nak belajar, saya datang polis Islam ketika itu bekalkan setiap orang, saya ingat tak ramai, waktu itu lebih kurang dalam 14 orang, bekalkan setiap orang ada $400. Dia bagi $400. Ya, semua orang, kebanyakan mereka ni mewah lah. Saya $400 ni, waktu itu $400, $100 boleh tahan sebulan. Tapi tuan-tuan perempuan, saya $400 ini saya bertahan 1 tahun. Oh, Masya Allah. Setiap hari tuan-tuan, setiap hari saya akan doa. Saya akan doa, ya Allah, mana susahnya aku ni nak belajar ni kan. Dan saya akan doa supaya Allah Ta'ala berikan saya keberkatan untuk saya habiskan cepat. Dan sebab setiap tahun saya fikir saya akan memikirkan kat mana aku nak cari duit nak belajar. Sebab itu saya usaha untuk saya habiskan cepat mungkin, dan itu dah akan pergi ke tahun kedua dan seterusnya. Alhamdulillah kan, sebab keberkatan Allah Ta'ala dengan bumi Anbiya. Sebab itu bumi Anbiya dia ada dua. Satu, kita jadi Nabi, kita boleh ikut para Anbiya, dan kita boleh juga satu lagi ikut. So apa yang tuan-tuan dan puan di hadapan saya ini alami telah berdagang dalam so saya tahu kesemuanya insya-Allah. Saya alami kesusahan, akhirnya Allah Ta'ala makbulkan doa saya tahun kedua. Ya, saya didatangi seorang hamba Allah yang tidak mahu dibagi tahu nama. Dia nak sponsor saya daripada tahun 2 sehinggalah tamat. Wah. Dan dia tak mahu kenalkan dirinya, sehingga habis belajar baru dia nak jumpa. Jadi kalau waktu $400 tu, orang waktu itu kita murah. Tapi kita ni mengingat duit ada. Kawan-kawan beli kitab ni, kita tengok, ya Allah kan. Waktu bagi dia orang yang ada duit ni, Pulau Pinang, kalau Pulau Pinang waktu itu 6,000 7,000, wilayah pusat 6,000 7,000. Kalau Kedah dengan Kelantan dapat zakat 2,500. Ya, lulus dulu tahun 1 baru boleh minta. Maksudnya dapat tahun 3. Minta tahun 1 dapat tahun 3. Yang tahun 2 dapat, dah balik dah bukan dapat. Jadi nak bagi tahu kata susahnya ketika itu. Dan saya telah bagi tahu kepada diri saya supaya saya akan tamatkan belajar bersungguh, dan saya tak seperti orang lain lah. Saya akan pergi kuliah, tak pernah miss kuliah. Dan itulah teknik-teknik mengapa saya boleh habiskan secepat mungkin. Ya, ada kawan-kawan kita berbeza. Kita tuan-tuan, adik-adik, Azhar ni di satu sistem yang berlainan. Ada sahabat saya daripada Islam Kelang, junior saya setahun dapat 10A1 SPM. Datang sini berbeza. Dia tak boleh ikuti sebab sistem dia berbeza. Dia tak macam Jordan, dia tak macam sistem universiti di tempatan, di mana kita ada bersistem. Kita ada STEM, kita mesti wajib, kita ada dan sebagainya lah. Maka kita terpaksa mengikuti sistem itu. Di Mesir ini betul tak tuan-tuan? Kita terpulang pada kita. Kita nak pergi mengaji pun tak apa, tak mau pergi mengaji pun tak apa, nak pergi ambil periksa pun, ambil periksa okey. Kalau dulu nak tahu, tak pergi periksa pun tak apa. Tahun pertama ulang 3 kali fail. Sekarang macam tu lah. Sama juga. Tahun 2 3 tahun, tahun 3 5 tahun tak kisah, tahun 4 sampai mati. Betul macam tu lah sekarang ni. Ubah lah. Tahun 4 ada demo. Tapi dulu begitu. Maksudnya kalau 20 tahun habis boleh main ulang kali. Itulah pengalaman kan. Tapi saya ambil pendirian untuk kita tekadkan. Sebab saya semua orang susah. Kami 7 adik-beradik, saya anak keempat. Memang takkan mungkin lah. Ya, tetapi tekad kita, masya-Allah, ya, saya sampai habis saja. Ya, bila habis belajar, saya terus balik. Umur saya ketika saya 98, umur saya balik ketika itu, umur saya 22 tahun. Ada lagi tak? 22 tahun. 22 tahun terus saya masuk. Kawan-kawan di Damanhur tu ada beberapa belah orang saja yang mendapat susah dapat jadilan. Beberapa belah orang balik, beberapa belah orang ini ada lebih kurang 7 orang berada di UAE. Berada di area Lemah Kelang. 6 orang tu ambil pilihan ambil master. Saya ni dah daftar ambil master dengan diploma lanjutan tadi dah, diploma lanjutan undang-undang dan kehakiman. Master pun saya dah dapat dah di UM.
saya ada buat sembahyang istikharah, ya Allah aku susah ni, siapa pula nak tajah aku as master ni. So saya terpaksa ambil satu pilihan dan sasaran yang tepat supaya aku tidak sia-siakan pilihan kita. Ya, kalau mak ayah saya ni senang, sudah tentulah saya akan ambil pilihan master untuk saya PhD dan sebagainya. Tapi saya tak punya duit dan saya tak punya peluang yang luas. Mungkin tuan-tuan dan perempuan yang saya percaya hari ini mungkin ada ibu ayah yang diberikan keizinan oleh Allah, mungkin ada duit dan sebagainya. Tak seperti saya ambil peluang untuk saya sambung. Daripada 7 orang yang sambung tu, maka saya seorang saja ambil ketika itu sambung di UIA, Diploma Lanjutan Undang-Undang dan Kehakiman Islam. Ya, dalam tempoh 1 tahun lebih. Sebenarnya saya balik tu sambil-sambil saya jadi penasihat syariah. Tuan-tuan perempuan, bila saya balik, barulah saya berjumpa dengan orang yang sponsor saya. Merupakan pengarah dia adalah board director pengarah hijrah management. Dia syarikat kewangan Islam yang buat audit untuk mendapatkan auditan syariah. Maksudnya mana-mana security, mana-mana jabatan, mana-mana syarikat yang nak dapat syariah tu kan, maka syarikat itu yang buat auditan. Saya bekerja di situ sebagai penasihat syariah dan pada yang sama saya sambung diploma lanjutan undang-undang dan kehakiman. Tak lagi kita ni. Dah bukan lagi. Saya nak cerita pengalaman supaya tuan-tuan dan perempuan ada sasaran. Jangan kita habiskan umur kita begitu, sebab tuan-tuan saya juga jadi penemuda dan sebagainya. Supaya tuan-tuan dan perempuan ada target dan sasaran untuk tuan-tuan jadi apa pada masa akan datang. Saya alami benda yang sama. Sebab kalau saya balik umur lambat, tuan-tuan dan perempuan, UKM saya balik, kalau saya balik 22 tu, ada orang umur 21, 20 dah apply. Sebab ketika itu UKM, ya, pada yang sama dia orang ada diploma syariah, pada yang sama dia ada dia ada ijazah syariah mula dan syariah, dan juga pada yang sama dia boleh dibenarkan ambil pada tahun yang sama untuk ambil diploma undang-undang dan kehakiman syariah. Maksudnya apabila dia keluar saja universiti, automatik dia orang dah boleh apply pegawai syariah. So kita kena tambah 1 tahun. Maksud saya dah untuk lebih kurang 23. Ketika itu lebih kurang 23, 24 lah habis. So barulah saya boleh apply pegawai syariah. Pun tak boleh juga, sebab ketika itu bukannya senang. Ya, apabila peluang kerajaan keluarkan SA8 ini, bukan setiap tahun kita buka. So kadang-kadang tahun ni kita buka, tahun depan kita tak buka, 2 tahun lagi kita buka. Kebetulan pada masa saya apply itu, ya, tak buka lagi. So apa saya buat? Saya apply sijil amalan peguam syariah. Saya jadi peguam syariah. Lebih kurang dalam 3 tahun lebih saya jadi peguam syariah. Saya ada 6 sijil amalan peguam syariah. Ada wilayah Persekutuan, ada Pulau Pinang, ada Pahang, ada Johor, ada Negeri Sembilan, ada Melaka, ada Selangor. Ya, ada 6 lebih kurang lah sijil amalan peguaman saya yang saya boleh praktis sebagai peguam syariah. Alhamdulillah, lepas itu saya kerja dengan firm rumah guaman, dan saya buka firma guaman sendiri dengan nama Muhammad Syahidat & Associates. Alhamdulillah, gaji pertama, bulan pertama ketika dulu kerja dengan orang lebih kurang 4,000 lebih, 4,000 ke 5,000 lah saya jadi peguam kan. Dan Alhamdulillah, saya ketika saya buka firma guaman tu, saya kata, tak apa, bulan pertama ni tuan-tuan, saya rasa dapat balik pun tak apa, dapat 5,000 ni. Tapi Alhamdulillah, minggu pertama saya dapat 4,000, dan bulan yang pertama itu saya dapat 19,000. Alhamdulillah, 19,000. Bulan kedua dapat 21,000 dan seterusnya lah. Maksud average lebih kurang dalam 20,000 ke atas. Jadi nanti mesti ada tertanya kenapa kita masuk ke syariah pula dan gaji tinggi kan. Tapi itulah keberkatannya Allah Ta'ala. Bapa saya ni dia kerja kerajaan. Jadi bapa saya dia nasihatkan saya, dia kata pergilah Temuduga dulu. So saya pun masuk Temuduga. Masuk Temuduga ramai yang masuk pegawai syariah ketika itu belas ribu, puluh ribu So Temuduga. Saya sebenarnya masa saya Temuduga dengan peguam syariah itu ada satu dululah ketua hakim syariah nama Tan Sri Ibrahim Lebut. Kenal? Tan Sri Ibrahim Lebut ni ialah dulu bekas ketua pengarah ketua hakim syariah Malaysia lah.
Dan ketika saya temu juga dengan dia, juga Peguam Syariah Wilayah Persekutuan, bagilah sijil peguam sijil sebelum ini dan sijil masuk sijil daripada Universiti Azhar. Sampai dekat dia kata apa? Sampai dekat dia, bila kita dah boleh jawab sebenarnya, waktu tu saya jadi peguam. Apa yang dia kata? Saya tak ada soalan lain. Cuma saya nak tanya, cuma saya nak tanya kepada Enta, kenapa Enta tak minta jadi hakim syariah? Wah, ketua pengarah kita itu tanya kita, kenapa Enta tak minta jadi peguam syariah? Akhirnya saya atas nasihat bapa saya tu, saya pun pergi situ dan sebagainya. Kebetulan ketika juga di hadapan orang yang sama, Tasir bin Lembut, dan akhirnya dapat panggilan pertama. Orang nombor 6 dapat panggilan pertama, alhamdulillah, pada tahun 2006. Dan saya ada beberapa belas, ingat belas ke puluh kes lah. Dan salah satu kes tu yang saya ambil, satu kes itu nilainya lebih kurang satu kes, saya ambil 3 kes, dalam satu kes tu lebih kurang dalam 15,000. Itu cerita duit lah. Saja nak bagi semangat untuk perempuan kan, dia kena cerita duit juga kan. So kalau satu kes saya boleh, ya betul. Saya tak cerita. Saya ingat kalau saya cerita malam ni memang tak ada masa. Sebab saya kalau ceramah 2 jam tak cukup. Saya baru balik daripada jabatan custom. Memang saya next TM untuk saya cerita tentang undang-undang syariah, topik poin yang kuasa mahkamah syariah dan sebagainya. Memang setiap bulan memang itulah. Saya juga panel dulu di Pulau Pinang, panel Mutiara FM, juga panel RTM dalam isu-isu wanita dan undang-undang, juga panel hijrah dalam pertemuan search adalah okey, pos pertama saya pada 2006 saya ditempatkan di pegawai tinggi di bila saya masuk kerajaan, pegawai tinggi kepada Ketua Hakim Syariah di Pulau Pinang. Ya, 2 tahun lebih alhamdulillah dinaikkan pangkat ke Hakim Syariah. Kepada pegawai tinggi itu Hakim Syariah di Seberang Barat Selatan. Mungkin yang mana, di sebelah Barat Selatan yang dijauhi, kemudiannya di Kepala Batas Hakim, Kepala Batas di Seberang Perai Utara, no? Kemudian di Timur Laut, lebih kurang dalam 8 tahun ni lah, 8 tahun ni setelah Hakim Syariah. Kemudian saya pergi ke 2017 ke Jabatan Pendakwa Syariah Wilayah Persekutuan sebagai timbalan Ketua Pendakwa Syariah Wilayah Persekutuan. Mendakwa orang dulu, saya jadi hakim, kemudian saya dakwa orang. Kes-kes banyaklah yang kes-kes yang pernah saya dakwa, termasuk kes Mila Abraham. Pernah dengar? Mila Abraham kes-kes sesat, 58 kes. Dan saya juga bawa kes-kes pertama di wilayah Persekutuan melibatkan kutipan zakat tanpa kebenaran. Jadi saya tengok kes kutipan pertama di wilayah Persekutuan, ya, yang kutipan tanpa kebenaran. Kemudiannya habis di Jabatan Pendakwaan, saya ke Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia di bahagian latihan. Sebahagian latihan ini kita merancang untuk training pada tadilah untuk bidang-bidang keras utama, hakim syariah, pendakwa syariah dan sebagainya. So saya bahagian untuk conduct training untuk pada semua pegawai syariah seluruh Malaysia. Dan saya juga terlibat dengan sedikit lah tentang pegawai syariah yang nak, atau pegawai syariah yang nak masuk lah ke jawatan federal dan juga negeri dekat negeri. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya juga kita macam seperti mana tuan-tuan zaman ni lah, sempat ambil sarjana undang-undang di UKM. Dan apabila saya tamat, sambil-sambil kerja, sambil-sambil saya jadi pensyarah sembilan di UKM dan diploma undang-undang. Dan anak-anak murid saya tuan-tuan dan puan, kebanyakan 80% adalah perempuan sivil, 80%. 20 hanya 15-20% ini merupakan pegawai seluruh syariah. Okey lah? Nanti kita buka soalan. Okey. Cuma saya nak sebutkan berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tentang, kenapa saya sebutkan tentang background, ya. Sebab kita ni daripada sekolah saya dah ada sasaran. Maksudnya saya nakkan sesuatu. Sebab di kuliah Islam, semasa saya belajar ni, waktu tu kita dah ada target. Kenapa kita nak ada kenapa kita nak ambil bidang usuluddin, kenapa kita nak Al-Quran Sunnah, kita nak syariah.
bidang-bidang mana yang sesuai dengan kita. Hanya kita saja tahu. Ya, bidang syariah ni, kalau tuan-tuan yang di bidang syariah memang ada peluang yang besar. Ya, selain jadi penasihat syariah. Saya ketika itu tuan-tuan adalah memang antara yang terawal berada dalam pegawai penasihat syariah, dan saya yang terlibat dalam proses auditan untuk laksanakan kepada jabatan-jabatan dan juga termasuk perbankan, dan supaya bank-bank ini ketika dulu adanya disebut sebagai wadiah, kan digunakan nama wadiah dan sebagainya, tetapi sistem itu menggunakan akaun yang sama. So kita telah suggest kepada bank negara, dan supaya bank negara sebenarnya telah keluarkan arahan kepada semua perbankan, arahan supaya menarik balik panggilan-panggilan, contohnya wadiah dan sistem-sistem perbankan yang berbentuk Islami ini, tetapi menggunakan satu akaun yang sama. Ya, maka bank negara telah arahkan dalam tempoh 6 bulan semua bank-bank ini kena buat satu akaun yang lain. Itulah kepentingan syariah ini. Dan alhamdulillah selepas itu buat detail, kita cadangkan supaya bank-bank kesemuanya adakan penasihat syariah sendiri. Dan seperti itu telah memberikan peluang kepada adik-adik khusus dalam syariah itu jadi penasihat syariah. Dan alhamdulillah adik-adik yang di bawah ini, bawah saya ni, ada yang berada di sebagai penasihat di bank-bank yang berpendapatan lebih kurang 13,000 satu bulan. Ya, 13,000 satu bulan. Dia ada basic lebih kurang 5,000 ke atas. Dan bila kita masuk bank itu akan sponsor kita buat khusus di bawah asas, iaitu syariah advisor. Asas tu satu badan di bawah bank negara yang diuruskan untuk dapatkan kesebilan sebagai penasihat syariah bank-bank. So, bila kita lulus khusus kesebilan itu, maka kita layak untuk menjadi penasihat bank. Dan juga mana jabatan tertentu yang berbentuk Islam berkelanjutan. So, banyak peluang-peluang yang saya telah sebutkan kepada tuan-tuan perempuan. So, boleh fikirkan ya, supaya kita habiskan secepat mungkin. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada matlamat, saya dulu berada di sini kan, waktu saya nak datang pun ada cabaran kepada saya. Daripada beberapa belah orang tu, ada kami daripada polis Islam ni kan, ada sahabat-sahabat ni yang masuk dari sisi jabatan utamanya. Apa mereka kata kan kepada kami yang nak pergi ke Azhar ni, pergilah, nanti mesti duduk sana 10 tahun. Itu cabaran yang boleh beritahu kepada saya kan. Pergilah. Tuan-tuan dan perempuan, saya pegang kata-kata sampai sekarang, dan saya pegang kata-kata tu sebagai cabaran. Saya takkan sampai 10 tahun, saya akan habis batu antara sebab saya akan habiskan. Ya, dan itu bukan cabaran kepada diri saya, insyaAllah. Dan alhamdulillah taklah hebat seperti yang tuan-tuan perempuan ada kan. Kadang-kadang saya ingat sekarang ni dah ada jet bidang sebagainya. Dulu nak dapat jet pun susah kan. Tapi alhamdulillah dapat jet, alhamdulillah masuk ke dalam sektor pegawai syariah ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita pergi kepada adik-adik yang dirahmati Allah SWT, boleh bidang kuasa mahkamah syariah. Saya ada lebih kurang 20 minit lagi. Secara slide ini yang saya bentangkan biasanya akan mengambil lebih kurang 4 jam, tapi saya kompreskan ya, jadi setengah jam. Nanti kita buka soalan untuk tuan-tuan dan perempuan nak tanya lah. Baik, boleh ni bidang kuasa mahkamah syariah. Okey, ini pengenalan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, negara kita, negara Malaysia, kita sambut 31 apa? Ogos sebagai hari kebangsaan. Kita tahu kita punya undang-undang ada 2 sistem, ya, iaitu sistem undangan sivil dan juga sistem perundangan syariah. Semua kita tahu kan. So undang-undang utama kita ialah Perlembagaan Persekutuan. Kita tak dinafikan. Dulu kita ada, walaupun undang-undang syariah ini telah termaktub lebih awal, kita ada batu surat di Terengganu, kita ada Lembah Bujang, orang Kedah no, Lembah Bujang, kita tengok semua catatan-catatan itu menunjukkan sejarah awal Islam yang datang. Kita ada undang-undang awal. Tetapi apabila undang-undang kita ada dijajah dan sebagainya, maka terbentuklah Persekutuan Melayu, dan terbentuklah satu perlembagaan undang-undang yang mengikat kepada kita semua. Ya, kita sebut sebagai Perlembagaan Persekutuan. Maka Perlembagaan Persekutuan itu memberikan kuasa kepada mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Ya, mahkamah sivil, tuan-tuan ada kes-kes sivil, kes sivil dan juga kes jenayah yang akan melibatkan orang Islam dan juga bukan Islam. Maksudnya kalau melibatkan orang Islam, contohnya lelaki suami itu Islam,
isteri bukan Islam, maka kes itu akan masuk dalam kes civil. Ya. Okey, kalau kedua-duanya bukan Islam, civil. Sebab itu pendaftaran melibatkan kes-kes orang bukan Islam akan terus kepada JPN, Jabatan Pendaftaran, dan seterusnya kepada Mahkamah Sivil dan seterusnya lah. Okey. So, Mahkamah Sivil ni dia ada mahkamah bidang kuasa mahkamah atasan, dia ada mahkamah rendah lah. Mahkamah atasan kita ada mahkamah tinggi, ni basic lah, supaya adik-adik semua boleh dapat gambaran. Dia ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, di mana mahkamah-mahkamah ini dilantik di bawah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. So dia bukan penjawat awam. Sebab itu dalam Perlembagaan Persekutuan dia bukan penjawat awam, tetapi dia diberikan sebagai sistem besaraan kehakiman. So antara gaji apabila berlakunya duit tak ada, penjawat awam ni takkan ada duit, tetapi eksklusif kepada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, maka mereka akan dapat duit. Gaji mereka akan dapat dulu daripada penjawat awam. Contohnya kalau kerja tak ada duit kan, maka diberikan ni di bawah Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. So penubuhan mahkamah atasan ini di bawah perkara 121, 1 mahkamah tinggi, 1B mahkamah rendah, perkara 121, 2 di bawah mahkamah persekutuan. So pelantikan hakim juga di bawah Perlembagaan Persekutuan, dan undang-undangnya di bawah Akta Kehakiman lah. So saya lanjutkan sikit lah. Okey, mahkamah rendah kita ada mahkamah magistrate dan juga mahkamah session lah. So penjawat awam bagi mahkamah sivil berada hanya setakat mahkamah rendah saja, iaitu peringkat mahkamah session. Mereka yang ada yang berjawatan dusa dan juga turus. Ya, ada juga turus di mahkamah session. Kebanyakannya dusa dan juga grade 54. Ya. Okey, bidang kuasa mahkamah magistrate, mereka boleh mendengar kes sehingga 20 tahun penjaraan. Ya. Okey, dia ditubuhkan bawah Akta Mahkamah Rendah 1948. So pelantikan dia ada Akta Mahkamah Rendah Syariah. So bidang kuasa ni bawah Undang-Undang Persekutuan, Akta Mahkamah Rendah 1948. Saya lanjutkan sikit sebab nak cerita tentang Mahkamah Syariah kan. So ini sistem perundangan undang-undang syariah. So, kita juga bawa kes mal, ya. Mal tu melibatkan harta lah. Kes civil itu masuk kes-kes faraid, harta pusaka. So ada kes dalam mal. So tuan-tuan perempuan yang belajar dan tahun 3 ada subjek apa? Miras kan? Perempuannya kena dapat jet atau jet jilat. Baru boleh jadi. Sebab nanti bila masuk pegawai syariah, antara yang ditanya, okey, seorang mati meninggalkan sekian. Okey, apa asal masalah dia? Itu antara soalan. Saya antara orang yang buat soalan. Ini saya beritahu saya lah soalan. Kan? Antara soalan-soalannya ialah itu antaranya lah. Okey. Kemudiannya kes-kes jenayah syariah lah. Banyak kes-kes jenayah syariah saya akan sebutkan kalau sempat. Jenayah syariah ni banyak lah. Kes yang selalu yang orang perempuan suka ni ialah kes penyondol. Seksyen 36, 37, 38 melibatkan kes gangguan pihak ketiga. Ya, banyaklah. Okey. Dan dia dalam undang-undang syariah ni hanya melibatkan orang Islam sahaja. Ya, orang Islam sahaja. Okey. So ini adalah bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni dimulakan dengan mahkamah rendah syariah. Ya, di awal tu saya dulu pernah jadi hakim mahkamah rendah syariah. Ya, sekarang pun saya ada tauliah. Kalau ada kes-kes tertentu saya akan pergi lah di mahkamah syariah Negeri Selangor. Sebab saya ada tauliah di Negeri Selangor. Kes-kes yang urgent saya akan pergilah. Okey. Mahkamah kita ada mahkamah tinggi syariah, jadi yang kedua, dan kita ada mahkamah rayuan syariah. Jadi basic structure lah. Dan di Perak, ada orang Perak sini? Tak ada orang Perak. Orang Perak untung sebab dia ada mahkamah utama syariah. So dia dapat peringkat. So sebab itu sekarang ni kita tengah cadang untuk buat satu mesyuarat JKPT untuk kita bentangkan kepada kerajaan untuk wujudkan satu lagi mahkamah utama syariah juga tanpa peringkat. Sebab isunya ialah tentang proses rayuan. Kita nak menyamakan taraf seperti mana mahkamah sivil. Mahkamah sivil kalau dimulakan dengan mahkamah tinggi, maka dia akan berakhir ke mahkamah persekutuan.
Tapi kalau kita mulakan mahkamah tinggi, kita akan berakhir di mahkamah rayuan. Maka dia akan memberikan ketidakadilan kepada pihak-pihak satu level satu lagi. So, rayuan ini sekurang-kurangnya 2 kali rayuan dibenarkan. Sebab itu kita hanya ada mahkamah rayuan dan kita akan cadang, kita tengah buat proposal dan cadangan kepada kerajaan untuk wujudkan satu lagi mahkamah utama syariah. InsyaAllah kalau wujudnya satu mahkamah utama syariah lagi, kita perlukan lagi ramai pegawai syariah yang dihafal saya, insyaAllah akan balik minta dan sebagainya, insyaAllah. Kemudiannya kita penubuhan, biasanya penubuhan mahkamah ini, bidang kuasa mahkamah syariah ini letak di bawah bidang kuasa yang sendiri, di bawah lembaga persekutuan. Nanti saya akan sebutkan di bawah jadual jadual ke-9 Senarai Negeri, Senarai 2 lah, ya, meletakkan bidang kuasa agama, termasuknya bidang kuasa undang-undang negeri, undang-undang syariah ini terletak di bawah undang-undang negeri, ya. Sebab tu kalau nak kahwin, ya, kena bagi sultan negeri lah. Kalau orang Kedah, kena bagi sultan negeri Kedah. Cumanya bezanya sultan negeri itu, contohnya bagi yang tak ada wali lah, yang ada wali, betul lah. Kita belajar sultan bala wali jalaha, kan. Sultan itu ada wali, ada mereka yang tidak wali, tidak ada wali begini. Cumanya sultan itu telah memberikan kuasa kepada hakim ataupun wali khas, wali raja disebutnya. Okey, pelantikan hakim juga di bawah negeri, ya, atau wilayah persekutuan, wilayah 1 sebagai Senarai Negeri yang saya telah sebutkan tadi lah. Dan bidang kuasa juga adalah negeri-negeri, ya. Kalau kes kita berada di Kedah, kena file di Kedah, SOP di Kedah. Kalau kita berada di Pahang, filekan di Pahang. Ini sekarang kita rumah Pahang, kat sini macam mana? Okey, kalau kahwin di kedutaan macam mana? Dia ada kuasa di bawah Seksyen 24, ada Seksyen 31 dan sebagainya. So, tuan-tuan, saya pun dulu, apa benda ni, kita tak ada basic. Saya lagi lah dulu balik. Kalau Tuan Kamarul ni, Tuan Kamarul memang dia basic undang-undang. Saya balik maksudnya, apa benda ni, apa pleading, apa benda ni, ya Allah, satu benda yang baru pada saya. Itu cabaran yang saya terpaksa dengan tuan-tuan perempuan juga akan dalam dunia yang sama. Ya, kalau kita tak melalui cabaran itu, kita akan berada di situlah. Ya, so pecahkan laluan itu supaya kita ada sasaran dan kita akan ke arah itu, insyaAllah. Okey, kemudian kita ada perkara 1211A. 1211A ini tuan-tuan adalah satu bidang kuasa yang diberikan di bawah lembaga persekutuan. Dulu bidang kuasa yang ada pada mahkamah syariah ini memang umpama sekadar itu imam bagi lah. Kita pergi dekat kuliah agama, kita pergi dekat masjid, seumpama macam tu imam beritahu begitu, okey, habis. Ya, dia tidak valid dari segi undang dulu. Tapi bila buat tentang sistem perkara 1211A ini, bidang kuasa mahkamah syariah ini tidak boleh diganggu-gugat. Ya, ketika itulah oleh mahkamah sivil. Apabila mahkamah syariah putuskan, mahkamah sivil tak boleh ambil alih. Nanti saya akan ceritakan kemudian tentang perkembangan terbaru ini. So, perkembangan itu tuan-tuan dan perempuan telah diambil. Bidang kuasa itu telah disebut dalam 1211A yang menyebut mahkamah-mahkamah yang disebut dalam pasal 1. Pasal 1 ini ialah berkaitan dengan pasal undang-undang sivil. Tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Clear. Selepas tahun demi tahun, kemudiannya kanun tanah negara. Tuan-tuan, kanun tanah negara berkaitan dengan tanah-tanah. Maka mana-mana perintah daripada mahkamah syariah berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan tanah, pusaka dan sebagainya, maka kanun tanah itu telah ditukar, termasuknya tafsiran bahawa mahkamah itu termasuk mahkamah syariah. Ya, dulunya kalau putusan mahkamah syariah tak boleh, kanun tanah tak boleh. Tapi bila ada yang peruntukan itu, maka telah diubah kaitan tafsiran mahkamah itu termasuk mahkamah syariah. Okey, yang saya sebutkan telah masukkan dalam Akta Perlembagaan bawah Seksyen 8C dan berkuasa mulai 1988. So ini handset dia. Kerajaan berpendapat bahawa kerajaan itu, ini saya membaca, adalah sangat penting menjamin kewibawaan mahkamah syariah oleh kerana sudah sewajarnya mahkamah syariah diberi kuasa penuh untuk menentu dan memutuskan perkara yang termasuk dalam bidang kuasanya, apatah lagi kerana bidang kuasa itu melibatkan hukum syarak. Kerajaan berpendapat bahawa keadaan seperti itu
menjejaskan kewibawaan mahkamah syariah dan pelaksanaan dan pentadbiran hukum syarak di kalangan umat Islam juga ini adalah sangat penting menjamin kewibawaan mahkamah syariah oleh kerana sudah sewajarnya mahkamah syariah diberi kuasa penuh untuk menentu dan memutuskan perkara-perkara yang termasuk bidang kuasanya, apatah lagi kerana perkara itu melibatkan hukum syarak. Oleh yang demikian adalah dicarangkan juga supaya ditambah satu pasal baru kepada perkara 121 itu, iaitu pasal 1A yang menjelaskan bahawa mahkamah-mahkamah yang tersebut dalam perkara itu tidak memiliki bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara yang terletak di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Ini dalam kes Maryam vs Muhammad Arif. Nanti kalau belajar undang-undang syariah, undang-undang akan belajar. Dulu masa di Damanpur, saya duduk di kuliah syariah dan undang-undang. Ada sahabat saya yang ambil undang-undang pure. Ada sekarang ada yang ambil undang-undang. So sini dia pakai undang-undang Perancis juga. Ada lagi yang ambil undang-undang ke sini. Tak ada. Dia kawan, kalau kita dia ambil undang-undang, kita panggil dia Yusri Qanun. Ada tahu saya Yusri Qanun. Kira belakang dia separuh lah. So dia memang pure undang-undang Perancis. So balik, dia kena sambung CLP 2 tahun. Lebih kurang 1 tahun lebih atau 2 tahun. So dia dah seumpama dia belajar dekat dekat Malaysia lah, ya. Okey, kes tuan-tuan puan, ada satu kes Sukma Darmawan. Ini adalah mengikat bidang kuasa mahkamah syariah. Kes Sukma Darmawan ini, tuan-tuan puan, yang mengukuhkan lagi bidang kuasa mahkamah syariah ini. Sukma Darmawan ini telah mengaku, saya tak kira lah sebut cerita orang, telah mengaku diliwat lah. Maksudnya dia setuju dilawat dan sebagainya. Dia mengaku salah dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman selama 6 bulan penjara. Kemudiannya Kapal Sing telah buat rayuan ke mahkamah rayuan dan seterusnya ke mahkamah persekutuan. Sebelum naik ke mahkamah persekutuan, Kapal Sing telah ajukan satu isu. Dia kata, kenapa Sukma Darmawan ni orang Islam? Dia kata, kenapa Sukma Darmawan ni tak dikenakan tuduhan di bawah Seksyen 28 di Mahkamah Syariah yang hukumannya lebih rendah? Kenapa nak pergi ke Mahkamah Sivil? Nampak tak? Jadi kes tu telah difailkan. Ya, DPP telah failkan di Mahkamah Session, naik dan seterusnya di Mahkamah Persekutuan lah. Bila diangkat kepada Mahkamah Tinggi dan seterusnya ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan telah putuskan kita tidak akan ganggu bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sebab Mahkamah Syariah dia ada bidang kuasanya. Bidang kuasa Mahkamah Sivil, dia ada mahkamah kedua-duanya, mahkamah berkaitan dengan jenayah Islam, dan juga kita ada kanun kekesahan, penal code, ya, kanun kekesahan, dan kita ada juga enactment kesalahan jenayah syariah. Ini biar saya akan sebutkan sebagai kalau sempat lah. Okey, so bidang kuasa itu berbeza. Sekiranya kes itu difailkan di Mahkamah Sivil dan keduanya mahkamah itu ada bidang kuasa, maka proses terus Mahkamah Persekutuan. Dia kata, so ini itu yang disebutkan. Maka ketika itu telah memberikan suatu laluan yang luas kepada Mahkamah Syariah, ya, bahawasanya tidak ada ganggu gugat kepada Mahkamah Syariah terhadap kes ini. Maka Sukma Darmawan ini menjadi binding presiden dalam kes bidang kuasa di bawah 1211 ini. Sehinggalah tahun lepas tu ada satu kes yang telah diputuskan oleh 9 panel hakim. Ya, ingat kes tu ke apa? Yang telah menggemparkan dalam kes perundangan syariah, dalam kes Iki Putra. Siapa? Iki Putra ni, tuan-tuan, telah dituduh di bawah Seksyen 28 enactment kesalahan jenayah syariah Negeri Selangor kerana kesalahan liwat. Ya, kerana kesalahan liwat. Jadi Iki Putra ni dia tak puas hati, dia filekan satu permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil, menyatakan Mahkamah Syariah Negeri Selangor itu tak ada kuasa menggubal undang-undang liwat, kerana undang-undang liwat ni telah ada di bawah kanun kesesahan di bawah perkara 377, ya, 377A B berkaitan dengan liwat, ya, kanun kesesahan. Ya, rayu ke Mahkamah Rayuan dan akhirnya panel 9 panel Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawasanya enactment kerajaan negeri tidak boleh ada kuasa menggubal undang-undang liwat di bawah Seksyen 28 kerana tuntutan itu telah pun ada dalam tuntutan penal code atau kanun kesesahan.
maka itu telah membuka lembaran baru. Dan selama ini bila puasa mahkamah syariah tidak pernah dicabar, sekarang ini dah mula dicabar. Ya, dan dalam penghakiman itu telah menyatakan bahawasanya mahkamah syariah ini umpama mahkamah tribunal. Bawa lagi ke mahkamah magistrate. Nampak? Jadi selesai itu kita dapat dah contoh. Bermaksud apabila mahkamah rendah, mahkamah enactment negeri Selangor ini tidak ada bidang kuasa mendengar kes lewat, tuan-tuan dan puan, negeri-negeri ini ada bidang kuasa lewat. Walaupun sebenarnya di segi undang-undang lah, walaupun mahkamah terus terang tidak sebut ini nilai, tetapi secara tidak langsung, tidak secara tersiratnya bermaksud negeri-negeri lain juga tidak ada bidang kuasa kes lewat. Tuan-tuan, bermaksudnya bukan hanya satu saja kes dalam enactment ataupun atas kesalahan bidang syariah ini yang ambil daripada kami kesedaran. Berapa banyak peruntukan yang kita ambil dari kami kesedaran. Dan kes yang terbaru yang difailkan oleh siapa? Nik Erik Zurina dan juga Tengku Yasmin Natasha. Mereka ini dua anak beranak. Suami ini itulah mak dia. Tengku Yasmin Natasha itu adalah anaknya, merupakan kerabat di Kelantan, telah failkan satu kebenaran dan dia telah dapat lift kebenaran kepada Mahkamah Persekutuan untuk failkan cabar enactment atau kanun kesalahan jenayah syariah di Kelantan. Dan di Kelantan ke sini ada 20 peruntukan yang akan dicabar oleh Nik Erik Zurina dalam kes itu supaya Mahkamah syariah ataupun negeri-negeri ini, peruntukan negeri-negeri ini atau kuasa peruntukan senarai ini tidak ada kuasa untuk mendengar kes-kes yang melibatkan bidang kuasa dalam persekutuan. Ya, nak jadi ceritanya yang Tengku Yasmin Natasha ni, tuan ya, saya mengajar kelas di UiTM. Dia student saya pula. Saya tak tahu. Jadi dia student. Kebetulan saya waktu itu pagi kan mengajar dah biar kamu. Kebetulan mengajar ni terbentangkan poin ini. Saya mengajar subjek undang-undang jenayah Islam. So ada hudud, taksir, ada resource dan sebagainya. So kebanyakan yang daripada UiTM ni, kebanyakan yang daripada komisi bola, mereka yang habis undang tidak bersambung. Terus sambung belajar untuk diploma dan amalan guaman. So kebetulan dia banyak peguam-peguam, dan ada satu peguam tu juga SEM yang lepas, SEM saya ni merupakan peguam yang mewakili Majdam dan juga Majlis Agama dalam kes yang sama. So pihak yang satu lagi, tetapi dia mewakili pihak yang mewakili Majlis Agama. So kita pecahan pun saya telah dapat dan sebagainya. Dia telah membantu untuk Mahkamah Syariah terutamanya dan Majlis Agama untuk bantu supaya bidang kuasa Mahkamah Syariah ini diperkuat dan sebagainya. So kes Nik Erik Zurina ini akan memberikan lembaran baru, sama ada panel yang sama. So dia panel yang sama 9. So kalau 5 tak cukup. So kalau 9, sebab kes Iki Putra 9, kes yang Nik Erik Zurina pun 9. Kalaulah panel 9 panel ini membuat keputusan yang sama seperti Iki Putra, habis 9 kuasa juga. Tetapi kalau keputusan ini menyangkal sebaliknya, maka dia akan membuka keputusan baru. Ya, sebab dia adalah mempunyai quorum panel yang sama, kuatlah, lebih kuat berbanding 5 panel dan sebagainya. So itulah isu-isu berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah sekarang yang saya kira memang banyak dicabar, utamanya melibatkan kes-kes keluar Islam dan sebagainya. Okey, saya lajukan sikit lah. So ini bidang kuasa Mahkamah Syariah. So dia hanya boleh Mahkamah Syariah ni ada bidang kuasa terhadap orang yang mengayut agama Islam sahaja. Ya, di bawah taksiran Seksyen 2 enactment pentadbiran agama Islam dan juga Akta Pentadbiran agama Islam. So semuanya taksiran ini merujuk kepada seseorang yang menganut agama Islam, seseorang yang salah seorang atau kedua ibu bapanya
pada masa kelahiran orang itu ialah orang Islam. Kemudian seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam, dan semuanya melibatkan orang perseorangan yang melibatkan orang Islam. Kalau institusi itu, so saya pernah pergi pembentangan bersama dengan Jabatan Kepala Negara berkaitan dengan isu-isu zakat. So, zakat kita tak boleh nak dawa syarikat-syarikat tertentu untuk kita nak perintahkan dia bayar zakat, kerana syarikat itu bukan adalah orang Islam. Faham? Jadi sebab itu kita hanya boleh saman ataupun boleh show seseorang yang beragama Islam saja. Sekiranya board director ataupun pengarah-pengarah syarikat itu merupakan orang Islam, maka kita hanya boleh saman pengarah ataupun board director saja untuk supaya mereka melaksanakan zakat, tidak kepada syarikat itu. Berbeza mahkamah sivil. Okey. Okey, sekiranya mahkamah syariah punya bidang kuasa, satu dua saya lajukan sikit. So, bidang kuasa ada isu-isu semasa yang ada berkaitan dengan ini yang saya sebutkan tadi ialah berkaitan dengan senarai negeri. Bidang kuasa negeri ini bidang kuasa eksklusif yang diberikan kepada sultan-sultan. Ya. Okey, kita ada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa 1965 atau kita sebut sebagai Akta 355. Pernah dengar Akta 355? Akta 355 ni, Akta 355 Mahkamah Syariah ni. Kan kita kata ni Tuan Guru Haji Hadi kan ada bentang rak undang-undangnya tak? Apa tu? Kita kadang-kadang kan, itulah dia dua kan. So, nanti di Mahkamah Syariah itulah kadang-kadang dia membuat demokrasi dan sebagainya sajalah. Kita tanya apa kita 355 tu pun tak tahu kan. Macam-macam kita ni, semangat tu ada kan, tetapi maklumat tu tak tahu. Akta 355 ini ialah kadang-kadang orang menyangkakan Akta 355 tu nak buat bodoh. Kalau lulus pun tak akan jadi bodoh tadi dia orang buat. 355 ini adalah bidang kuasa yang telah diberikan kepada Mahkamah Syariah, bidang kuasa Mahkamah Jenayah Syariah. Apa itu 355 itu nama akta dia. Kita ada akta, kalau wilayah persekutuan ini disebut sebagai akta atau bilangan akta 303559. Kalau undang-undang dia kena tahulah 559 tu apa, 303 Undang-Undang Biologi Islam 559 atau akta kesalahan ini. 355 adalah akta berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah yang kuasa jenayah syariah yang ada pada Mahkamah Syariah. Apa bidang kuasa dia? Apa yang dia ada tahap kuasa dia? Ada 356. Apa itu 356? 3 tahun penjara. Maksimum yang ada pada Mahkamah Syariah 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan sahaja. Sikit ke banyak? Sikit, no? Mahkamah Majistret boleh, Majistret tu paling rendah ada kuasa 20 tahun untuk buat hukuman. Mahkamah Syariah yang 356. Dan rang undang-undang tu dibuat untuk cadangan menaikkan bidang kuasa jenayah syariah ini daripada 3 tahun kepada betul mengajar macam UiTM okey, kepada 20 tahun penjara, daripada RM5,000 kepada RM100,000, daripada 6 kali sebatan kepada tak boleh. Harap ni kena, kalau kita cakap dengan harap kena cakap kuat, degah kan, baru dia kalau tidak dia buat lembek tu kan, dia kena tu baru dia ni kan. 6 kali sebatan kepada 100 kali sebatan. So kalau 100 kali sebatan ni, kalau contohnya kita buat untuk dia akan berkaitan dengan dia ada hukuman kepada ghair muhsan. Dan ghair muhsan ni zina pada ghair muhsan, orang yang berzina tetapi belum berkahwin. Orang yang muhsan berapa? Kenapa? Sudah. Berapa? Tadi 100 kali sebatan. Kalau muhsan berapa? Jam saya mati. Saja nak tanya kan. So undang-undang begitu. Biasa ada duk tanya, dia tidak ada gantuk. Saya itulah kalau ni ke apa ni, kita saya round sampai belakang. Tanya seorang-seorang. Kalau student saya tanya ni, ni apa?
nampak teman jangan buat lekeh kan. Kita orang pegawai kita ni daripada Universiti Azhar pergi ke ni, jangan buat lekeh. Kita kena tunjuk kita kemar. Agak-agak buat kemar bahasa Inggeris, kita kena buat kemar bahasa Arab sikit, buat istilah-istilah kan. Saya baru ni exam, saya sajalah buat tafsiran. 2 minit lagi diam. Kejap saya tak rasa pun. Saya bagi tafsiran saja, bagi tafsiran okey kepada program-program sibuk ni. Okey. Exam baru ni, habis exam saya pada makin semua tu saya fly ke sini. Saya pun sambil saya baca sambil apa nama sambil itu kan saya makin tu saya tengoklah. Saya bagilah apa maksudnya, apa maksud apa nama beberapa pembuktian panggil Zon Al-Ghali ya. Tak apa dia tu Zon Al-Ghali ataupun Qala Batul Zon. Apa maksudnya? Sudah. Kalau Batul Zon itu tahap pembuktian ya. Kita ada yakin, kita ada dia boleh sebut tak. Itu melakukan keraguan dengan sabar. Kalau di istilah bahasa Arab kita panggil Qala Batul Zon ataupun Zon Al-Ghali. So istilah tu saya termasuk saya kata al-mudda' alaih. Saya pun waktu baru 6 markah mudda' alaih. Satu dekat mudda' alaih, simple lah mudda' alaih tu. Tak ada jawab apa. Tuan, saya tak ingat lah, lupa lah bulan. Macam-macam tuan, tolong bantu saya tuan. Kan? Istilah tu istilah bahasa Arab. So sebenarnya kalau istilah jenayah ni kita sebut OKP, orang kena tuduh ataupun orang yang didakwa. So istilah-istilah tu kita kena faham. Kita tak boleh nak kata bila masuk mahkamah syariah program sibuk dia istilah-istilah syarak berkenaan. Kita program syariah, kita orang syarak dan kita kena belajar dia punya sistem. Betul tak? So dia program sibuk, dia kena belajar kita punya sistem supaya kita kuatkan. Istilah-istilah biasa tapi dia kena tahu. So itu bidang kuasa mahkamah syariah. So ya, sehingga kini tuan-tuan perempuan belum lagi dibentangkan. Dia ada proses yang bukannya mudah nak bentangkan. Dia ada proses 6 kali bacaan dalam undang-undang, di mana bacaan yang kedua boleh kita bentangkan di dalam Dewan Rakyat dan seterusnya kita pergi Dewan Negara. Sebanyak 3 kali pembentangan di Dewan Rakyat dan 3 kali pembentangan di Dewan Negara. Bacaan kedua kita perlu sekurang-kurangnya 2/3 daripada majoriti ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat mesti setuju dengan kita nak buat pindahan ataupun buat pengubalan. Ingat senang kan? So daripada 2/3 itu ya, bukannya semuanya orang Islam, ahli-ahli kan. Jadi dan sudah tentu kalau orang bukan Islam ni satulah, kalau orang Islam sendiri pun tidak faham tentang undang-undang syariah. Terus kita ada masalah dekat situlah, kefahaman undang-undang. Dan apabila kita nak buat satu perundang, orang kata nak buat wuduk dan sebagainya, dan orang kita juga tidak pernah melaksanakan, tidak pernah untuk kehadapan untuk bagi tahu sebenarnya begini sebagainya. Walaupun tuntutan kita berkaitan tuntutan kita apa yang Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita laksanakan itu wujud dalam hati kita, tetapi pelaksanaan kita tak boleh buat sehingga pelaksanaan itu betul-betul. Kita memang kita buat, memang kita akan buat, dan kita tak boleh kata dalam hati kita tak boleh tak mau buat, sebab itu hak Allah. Sebab kita dalam hati itu hak Allah yang kita buat. Kita takkan mungkin kita kata tak buat, tapi pelaksanaan itu menunjukkan kita tak boleh nak buat. Bukan kerana kita tak buat. Kita ada peruntukan seksyen 23 tuan-tuan puan, iaitu persetubuhan luar nikah. Persetubuhan luar nikah ada dalam ni. Persetubuhan luar nikah dalam masuk konteks yang lain, maksudnya apa tuan-tuan puan? Siapa saya tak dengar kuat ni? Orang Arab ni mesti dengar kuat. Persetubuhan luar nikah maksudnya apa? Baru betul. Zina. Bila masuk dalam undang-undang kita, enactment kita tak sebut zina. Tetapi bila ada pihak yang mengaku salah, hukuman sebagai hakim syar'i kita risau pula nak bagi hukuman. So, kalau saya ni orang yang mengaji duduk Azhar ni, saya akan beritahu kita tuduh sebelum mahkamah jatuhkan keputusan dan mahkamah memberikan hukuman kepada kamu. Sebetulnya apa yang saya sebut mahkamah nak maklumkan kepada kamu di bawah seksyen 23 ni satu perempuan dua nikah, pada maksud yang saya bermaksud zina. Kamu tahu di sisi hukum syarak, apabila kamu ini dituduh di bawah seksyen 20 ni seksyen zina, bagi orang muhsan kamu hendaklah direjam sampai mati.
Beritahu macam tu. Sebab supaya kita nanti ada jawapan untuk Allah Ta'ala untuk kita jawab. Bukan saya saja lah. Jadi buat sekali-sekali kamu ini sepatutnya diberikan sebagai serata kerisatan. Tapi oleh sebab ni peruntukan ini, mahkamah ini tidak ada bidang kuasa. Dan mahkamah ini seandainya mahkamah jatuhkan hukuman ini sekalipun, dan kesalahan itu tidak mungkin, hukuman itu tidak mungkin akan dijatuhkan kepada kami kerana tahap bidang kuasa yang telah diberikan kepada mahkamah. Oleh ini kan mahkamah mengharapkan kami ini, ya, pada satu masa ini akan bertaubat dengan taubat sebenar-benarnya lah, dengan taubat nasuha. Di mahkamah dengan ini macam tu kamu pula. Okey, begitulah dia beza. So itu ilmu yang kita ada tu belajar, insya-Allah. Saja nak bagi tunjukkan semangat kepada kaum perempuan, insya-Allah. Banyak lagi yang saya nak sebut. So ini punca kuasa kita, ada pentadbiran undang Islam, ada undang-undang yang kita kena tahu dalam undang negara kita. Di bawah undang-undang punca kuasa di wilayah persekutuan dan negeri. Kita ada akta ataupun undang-undang Islam berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan sebagainya. Kahwin semua terkandung pada, cerai semua terkandung kepada undang-undang. Kita ada tata cara mal. Saya juga mengajar dulu prosedur mal, prosedur jenayah, kesalahan jenayah, tata cara jenayah. Kita ada keterangan mahkamah syariah. Okey. So konteks jenayah syariah banyaklah. Di seksyen 84 pengurutan khairat. Ini mana-mana masjid yang dulu kalau di Malaysia fikir masjid kan, salah menjadi satu kesalahan di bawah seksyen 84 fikir tanpa kebenaran. So dia ada proses tu. Banyaklah saya tak boleh nak cerita sini sebab slide ni akan ambil masa lebih kurang 4 jam. Tapi siapa yang saya nak ceritakan undang-undang kita ini dah cukup baik. Dan sebenarnya tuan-tuan, baik pun kita kata dekat apa yang kita kata dan baik pun pada pandangan kita ialah baiknya pakaian kita itu cukup lusuh. Kita ada tahun Undang-Undang Pengisap 1984 yang tidak dipindah. Saya sebutkan kepada Jabatan Kastam, kepada Jabatan lebih kurang ujung bulan ni, KTM dan sebagainya. Kita dah ada baju. Baju kita amat lusuh, berbeza dengan baju orang lain. Baju kita lusuh sangat, tapi baju kita ni ramai orang ni bukan nak bagi baiki baju kita, nak gantikan baju kita, tetapi ramai lagi orang, bahkan ramai orang yang nak menarik baju kita, mencari-carikan baju kita. Dah lah lusuh. Faham tak saya? Dah lah baju kita tak sama macam orang, tapi baju kita itu dicarikan juga orang. Maka tuan-tuan perempuan di hadapan saya inilah satu masa nanti akan berada di tempat saya, ya, tak tahulah saya pergi mana kan, tapi saya percaya insya-Allah pada malam ini, ya, harapan saya ini seperti dululah, sahut cabaran, ya, ada masa depan untuk kita target apa kita nak jadi. Kita kena tahu. Saya ni nak tahu nak ambil syariah, bukan saya ambil syariah. Syariah kita boleh jadi apa? Syariah ni banyak bidang. Kalau siapa usuldin dia ingat kita tak boleh jadi apa. Usuldin kan, kawan-kawan saya tanya UI tak ambil dulu ambil usuldin. Dia boleh jadi pakar psikologi dan juga kaunselor berdaftar. Dia selain dia jadi pensyarah lah. Syariah ni memang, kalau siapa syariah memang peluang. Dia boleh jadi penasihat syariah, dia boleh jadi pegawai bank, dia boleh jadi penasihat syariah, dia boleh macam-macam. Banyak peluang. Tuan-tuan perempuan rebut untuk balik. Kalau tuan-tuan perempuan boleh pandangan dulu tak mau dah. Zaman dulu, masa zaman saya dulu kan, kami ni saya cerita dulu, saya tak tahu di hadapan saya. Pandangan dulu ni saya ceritalah. Bila ngaji takbir kan, dia lambat, dia kata kami tak mau sijil kan. Dulu lah saya tak tahu lah. Kami nak, kalau boleh nak ilmu ya, nak ilmu. Sijil tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Pandangan tu dah tak boleh pakai. Kalau boleh nak jadi hebat, 4 tahun sapu bersih, 4 tahun rapat bersih. Nak ambil master, betul kita ambil master, tekad betul-betul ambil master. Jangan ambil setengah jalan. Ni saya punya pribadi, saya tak tahu lah tuan-tuan. Kalau betul-betul kita ambil, kita tahu kebolehan kita, ambil betul-betul. Bukan kita mau try-try. Sebab balik umur kita akan berlawan dengan orang universiti tempatan. Ni saya beritahu, ini pengalaman saya. Saya balik umur 22, Alhamdulillah. Saya tanggung lagi 2 tahun, saya dah lewat dah. Tapi orang universiti tempatan umur 22 dah boleh masuk kerja. Pun saya dikira lewat 1 tahun lebih. Tuan-tuan perempuan, kalau saya balik umur 30 tahun, saya terduga orang, saya pernah menduga. Saya sorry to say lah,
minta maaf untuk saya bercakap. Kadang-kadang jenis tempatan dia berani. Tuan-tuan dan puan cakap dengan Arab berani kan? Saya heran tu orang terutama belajar di Mesir. Kita diajar untuk jadi berani, bercakap berani. Betul tak betul dengan orang kan? Tapi balik Mesir kan, balik pergi masuk universiti, balik bila temu tugas saya tengok okey. So cakap dalam bahasa Arab kan. Yang UKM, UAE semuanya cakap Arab boleh kan? Cerita betul tak betul lain cerita. Nak cakap pun tak mau cakap, tak boleh nak cakap. Jadi siapa jadi macam tu kan? Padahal duduk Mesir lama. Tadi berapa tahun kan? Cakap dulu. Betul tak betul lain cerita. Bila kita bercakap pun kita tak betul tak betul, betul tak? Tapi kalau kita tak mulakan sampai bila? Begitulah apa pun. Kita kena mulakan langkah pertama. Tak ada langkah pertama, tak ada langkah 1000. Kan? Saya tak tahulah kalau ada semangat malam ni saja kan. Tapi semangat itu saya bawakan untuk tuan-tuan dan puan adik-adik kan. Saya percaya ini saya bawakan pasal pengalaman saya berada di sini. Saya balik, saya tak sumpama tuan-tuan dan puan. Saya datang 21 ni lah saya beritahu kat Tuan Hairi dengan Tuan kita ni kan, Tuan Hashim kita. Inilah saya nak merasa hamam mahsyir. Dulu mana ada duit. Waktu dulu 100 bayarkan kan. Ada duit pun saya ni. Kan, simpan. Kau nak beli kitab semua kan. Sedih tengok kawan-kawan. Itu sejarah. So, tuan-tuan dan perempuan saya tengok lah ni ada yang balik dia tak save pun ada. Betul lah. Tak ada. Dulu saya tak ada. Peluang ni, cuti ni mas tuan-tuan. Ni ikut macam ni. Pergi jumpa Syekh mana, pergi belajar. Waktu itulah kita akan belajar untuk kuliah luar. Saya taklah duduk dalam mahul. Mungkin tak sama dengan Khairah. Betul. Saya duduk dalam mahul, kita tidak ada peluang. Kita tak ada pilihan. Kita akan berlawan dan akan bercakap dengan Arab juga. Sebab kami tak ramai. Sebab tu saya tahun 1 tuan-tuan. Abang-abang tahun 3 akan main. Bila cuti main jumpa saya. Pasal apa? Nak minta tolong pergi tawak. Pergi tawak nak beli barang tu tawak. Sebab masalah ketuturan. Bila masalah ketuturan, kalau orang pandai bercakap, puji-puji kan mugamalah kan. Moga. Sini panggil apa? Moga kan. Pandai mujamalah sini. Orang ni saya betul. Saya pergi tanya Tuan Kamarul. Pergi beli tambah kan. Dia kalah dengan saya. Tak pernah jumpa lagi lah kan. Bagi orang murah. Walaupun 21, 22 tahun, 21, 22 tahun tak main lagi kat sini. Lama dah tinggal. Tapi itulah kan ilmu-ilmu yang kita boleh dapat. Ambil peluang tuan-tuan. Jangan kalau ada duit banyak pun kan, simpan duit tu. Kan? Jangan tunggu kita kaya sangat. Sayang. Ambil peluang 4 tahun kat sini kalau boleh. Kalau contohnya lah rindu sangat. Saya ambil masa lama. Ini peluang saya nak pergi tuan-tuan. 1 tahun tu kalau boleh jangan balik. 2 tahun sekali okey lah. So peluang kita cuti sen, pergilah mengaji. Tuk guru dan sebagainya. Sebab waktu kita kelas, saya tak pergi waktu kelas. Memang kena pergi. Nak teknik dah kalau saya kan. Dia harap nilai. Siapa yang tak mengaji dekat ni tahulah. Betul tak? Siapa tak mengaji dekat mesin ni dia takkan tahu. So saya akan pergi kan. Walaupun mengantuk macam mana pun, saya akan masuk. Apa yang pensyarah bagi tahu, saya akan tak faham pun kan. Dulu mula masuk 3 bulan kita ambil masa untuk nak translate daripada fusah kepada Arab. Apa benda ni cakap? Perkataan pertama yang saya sampai dekat ni, satu Arab tanya saya, tidak boleh. Apa benda ni? Kata tidak boleh. Apa benda saya cakap perkataan apa ni datang ni tuan-tuan nak translate tu kan. Bicara dekat Damagur tu, kalau bukan Cik Khairah, saya tak tahu lah. Saya pergi Darul Ifta, semua cakap fusah. Lebih kan. Di Damagur kebanyakan bersyarah dalam bahasa Amiyah. Saya terpaksa, orang Kedah punya pengembang. Pengembang apa benda berkata asal ini? Yang tadi tak boleh. Apa benda? Kita nak tahu perkata apa. Tadi tak boleh. Kamu gelak kenapa kan? Apa benda saya percaya ni? Betul dia tahu, tunjuk lah. Kamu gelak, kamu senyum kenapa kan? Kita kan suka senyum kan? Okey. Baru dapat kata. Lama-lama kita. So banyak kita berurusan dengan orang Arab ni, maka banyak mufradat kita kata. So jangan malu. Banyak kali kita jangan malu kan? Jangan biar dia cakap lah. Ni kebanyakannya orang Arab kat sini, dia pula okey. Saya masuk Saudi,
Saya masuk sorry, kanan. Diamlah kata kanan kiri. Dia jawabnya kanan kiri. Kanan kiri. Wah. Lepas tu kan kita cakap dia kata kita cakap Arab dengan dia. Wah, patut cakap Arab kan. Lepas tu saya kata itu bardu ya. Itu bardu kalimah Arabic Qais. Wah, dia pun seronok. Terus kawan dia main sembang. Wah, kami semua habis lepas. Senang bahasa Arab macam itulah kan. InsyaAllah saya senangnya beri tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah berjumpa nanti di Malaysia. Semoga tuan-tuan dan perempuan berjaya. Habiskan sehabis mungkin. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak sama master, tekad betul-betul tuan-tuan dan perempuan. Jangan try. Try tu kena betul-betul tekad. Kalau setakat nak ikut orang, tak mau. Jadi kita tidak ada duit, mulakan dengan pekerjaan. Sesami apa yang saya buat begitu. Tuan-tuan tak tahu lah kalau ada yang kaya, tapi saya tak begitu. Saya mulakan dengan sami saya ni, saya sambung. Nah, okey, itu saja. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Saya ada soalan apa ini? Saja Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.